Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pelajaran ke-16 pengurusan jenazah. Jom bersama-sama dengan Ustazah. InsyaAllah anak-anak, hari ini kita sama-sama membincangkan mengenai tajuk pengurusan jenazah tingkatan 3 unit 1. Standard kandungan hari ini ialah kita akan mengetahui, berbincang bersama-sama tentang konsep pengurusan jenazah, maksud, hukum, dalil, tindakan ketika nazak, tindakan awal terhadap jenazah serta adab menziarahi jenazah. Jom sama-sama kita saksikan. Apa yang dimaksudkan dengan pengurusan jenazah? Pengurusan jenazah ialah menguruskan jenazah dengan cara yang tertentu mengikut ketetapan syarak. Kalau ditanya apa maksud pengurusan jenazah, maksud ialah menguruskan jenazah itu ikut cara yang tertentu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syarak. Menguruskan jenazah ada cara dia yang telah ditentukan oleh agama kita. Itu pengurusan jenazah. Kita lihat apa hukum menguruskan jenazah. Okey, hukum menguruskan jenazah ialah fardu kifayah. Okey, perlu ada sebahagian daripada anggota masyarakat yang menguruskan, yang membicarakan tentang pengurusan jenazah sehingga selesai dikebumikan, barulah kewajipan tersebut terangkat daripada kita semua. Hukum menguruskan jenazah ialah fardu kifayah. Kita lihat dalil pengurusan jenazah. Dalil yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Lau mitti qabli fakumtu alaiki faghassaltuki wa kaffantuki wa sallaitu alaiki wa dafantuki." Riwayat Ibnu Majah. Yang bermaksud, sekiranya kamu mati sebelumku, maka aku yang akan memandikanmu, mengapankanmu, mensolatkanmu dan mengebumikanmu. Daripada sini hadis riwayat Ibnu Majah ni kita tahu pengurusan jenazah sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 perkara dekat sini. Memandikan, mengapankan, solat ke bumi. Ada hadis lain, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ilbasu min siyabikumul bayad fa innaha min khairin siyabikum wa kaffinu fiha mautakum." Riwayat At-Tirmizi, yang bermaksud pakailah pakaian berwarna putih kerana pakaian putih itu adalah sebaik-baik pakaian kamu, dan kapankanlah orang mati dalam kalangan kamu dengan kain putih. Ini ialah dalil pengurusan jenazah. Kita lihat tindakan awal ketika nazak. Tatkala kita lihat seseorang itu dalam keadaan nazak, apa yang perlu kita buat ialah yang pertama, ajarkan kalimah la ilaha illallah dengan cara yang lembut. Tidak perlu paksa, ajar dengan cara yang lembut kerana kita tahu tatkala itu mereka dalam keadaan yang nazak. Nazak ni kita tahu dalam keadaan yang sengsara menghadapi sakaratul maut. Ajarkan kalimah la ilaha illallah dengan cara yang lembut. Tindakan yang seterusnya, tatkala ketika nazak, ingatkan pesakit bersangka baik kepada Allah. Ingatkan pesakit bersangka baik kepada Allah. Itu yang kedua. Manakala yang ketiga ialah dibacakan surah Yasin di sisinya. Ketika tindakan awal kita ketika seseorang itu nazak,
bacakan Yasin. 3 tadi. Yang pertama, ajarkan dengan lembut kalimah la ilaha illallah. Yang kedua, ingatkan pesakit bersangka baik kepada Allah. Dan yang ketiga, dibacakan surah Yasin di sisi individu tersebut. Sekarang kita lihat pula tindakan awal terhadap jenazah. Ini maksudnya dah sah kematian. Dah sah kematian, apa yang perlu kita buat? Yang pertama ialah menutup kedua mata jenazah. Menutup kedua mata jenazah, andai kata matanya terbuka tatkala berlaku kematian tersebut. Tutup mata jenazah. Yang kedua, ikat bahagian dagu jenazah agar mulutnya tidak terbuka. Kita ikat bahagian dagu jenazah. Supaya mulut jenazah tersebut tidak terbuka. Yang ketiga, letakkan jenazah di tempat yang tinggi. Contohnya di atas katil. Tempat yang tinggi daripada lantai, maksudnya dekat sini. Contohnya di atas katil. Menghadapkan jenazah tersebut ke arah kiblat. Hadapkan jenazah tersebut ke arah kiblat. Seterusnya, lembutkan sendi-sendi tulang jenazah agar mudah untuk urusan mandi dan yang seterusnya. Tindakan awal seterusnya lagi ialah meletakkan tangan di dada dalam keadaan qiyam. Letakkan tangan di dada, tangan kanan di atas tangan kiri, dalam keadaan qiyam. Yang seterusnya, gantikan pakaian yang dipakai. Pakaian dipakai saat akhir kematian tersebut, gantilah terlebih dahulu sebelum urusan untuk mandi dilakukan. Manakala yang terakhir ialah letakkan sesuatu yang sederhana berat di atas perut jenazah. Itu dia tindakan awal terhadap jenazah. Tutup mata, ikat dagu, letakkan jenazah di tempat yang tinggi sedikit daripada lantai, contohnya di atas katil. Menghadap kiblat, lembutkan sendi-sendi tulang jenazah, letakkan tangan jenazah dalam keadaan qiyam di dada, gantikan pakaian jenazah dengan tutup dengan kain dan sebagainya. Pelihara aurat jenazah. Letakkan sesuatu yang sederhana berat di atas perut jenazah. Itu tindakan awal sebelum dilakukan tindakan wajib, iaitu mandi, kapan solat dan juga kebu. Sekarang kita lihat adab menziarahi jenazah. Adab yang menziarahi jenazah yang pertama ialah doakan keampunan dan rahmat Allah terhadap jenazah. Tatkala kita menziarahi sebarang kematian, doakan keampunan dan rahmat Allah terhadap jenazah. Yang kedua, ucapkan takziah kepada keluarga jenazah dalam tempoh 3 hari dari kematian. Ucap takziah. Manakala yang seterusnya ialah adab menziarahi jenazah, bantu keluarga si mati. Bagaimana bentuk bantuan kita? Antaranya ialah beri makanan kepada mereka. Tatkala mereka dalam kesedihan, antara bentuk bantuan yang boleh kita buat ialah beri makanan kepada keluarga si mati tersebut. Dan yang keempat, kita dilarang meratapi kematian si mati dengan contoh meraung, mengeluh, menyalahkan takdir. Itu bukan sebagaimana yang Islam ajar kepada kita. Antara peristiwa ilmu ataupun spektrum ilmu, contoh ucapan takziah kita kepada keluarga si mati sebagaimana yang kita tahu ialah dengan menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang membawa maksud semoga bersabar dengan ujian ini, mudah-mudahan Allah menggantikan musibah yang berlaku dengan ganjaran yang lebih baik untuk kamu. Contoh ucapan takziah lah. Kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga kamu sabar menghadapi ujian ini. Contohnya. Antara peristiwa ilmu yang lain ialah daripada Ummu Salamah berkata, Rasulullah menziarahi Abu Salamah yang telah meninggal dunia.
Matanya terbuka, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutupkan mata Abu Salmah. Rasulullah bersabda, inna ruha iza qubida tabi'ahul basar. Yang bermaksud sesungguhnya apabila roh itu dicabut, mata akan memandang. Sebahagian daripada anggota keluarga menangis dan meratap. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tad'u ala anfusikum illa bi khairi. Fa innal malaika yu'manuna ala ma taqulun. Maksudnya janganlah kamu berdoa dalam kalangan kamu selain yang baik-baik. Ini kerana para malaikat mengaminkan apa-apa yang kamu katakan. Itu antara peristiwa ilmu yang Ustazah boleh kongsikan kepada anak-anak semua berkaitan dengan pengurusan jenazah. Mudah-mudahan menjadi panduan kepada anak-anak. Semua yang hidup pasti akan mati. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi